KB Channel. Tu saya nak tanya soalan apa pendapat tu mengenai kenyataan yang tu pernah buat mengenai PMX suatu ketika dulu sebelum PMX dijadikan dinaikkan sebagai Perdana Menteri. Banyak kenyataan-kenyataan yang Datuk pernah buat mengenai itu. Sekarang ni nampak kontra, berbalik pada 300 derajat. Dia macam inilah ni Usang King. You pernah dengar tak Muhyiddin Yassin cakap PAS parti ajaran sesat? Pernah. Lepas dia bergabung dengan PAS, dia cakap lagi tak? Tak ada lagi. Tak ada lagi kan? Ya. Sama lah tu kan? Yang buat keputusan tak bagi peluang BN merintah secara bersendirian ni ialah rakyat kan? Ya, betul. Betul tak? Jadi bila rakyat tak bagi BN menang, tak bagi PN menang, tak bagi PH menang, tuanku titahkan PN kerjasama dengan PH. Kalau PN kerjasama dengan PH, musuh kami tetap masih lagi Pakatan Harapan dengan PN. Betul tak? Tapi disebabkan PH PN tak nak kerjasama dengan PH, maka tuanku titahkan BN kerjasama dengan PH. Sekarang kita dah berkawan dengan musuh kita. Takkan kita nak ulang balik apa yang cerita tak baik kita cakap pasal kawan baru kita. Betul tak? Macam kita dulu, masa kita dengan girlfriend kita berkawan, bergaduh. Berkawan, bergaduh. Last kali kahwin. Takkan dah kahwin kita nak cerita buruk pasal bekas bini dengan bini kita ni sekarang ni. Betul tak? Ada kala kita terpaksa diamkan, kita diamkan lah. Macam tu lah pendekatan yang diambil oleh Muhyiddin Yassin. Itu juga pendekatan yang diambil oleh Mahathir. Mahathir dulu kata PAS ni parti ajaran sesat juga kan? Siapa yang mati di Memali tu mati katak. Hari ni dia naik petas PAS pakai baju PAS lagi. Cuma dia belum pakai kepiah dengan serban je. Begitu. Jadi jawapan tu pun saya bersetuju, saya agree. Datuk bagi jawapan tu yang bijak. Alhamdulillah, saya salut. Saya ni tu, saya tidak memihak kepada mana-mana. Cuma saya nak mencari yang betul, kita sokong betul. Yang salah, kita kata salah. Ini kita bersifat bersetuju dan tidak bersetuju, Datuk. Saya macam ni, Datuk. Saya tengok dalam politik mutakhir ni, Datuk, kebanyakan politik ni boleh dikatakan semua parti pernah bekerjasama di antara satu sama lain. Datuk bersetuju tak? Betul kan? Ada yang dulunya musuh, betul-betul musuh, dijadikan sebagai kawan. Yang dulu sebagai kawan, tidur sebentar peluk, sebentar selimut, satu kali selimut, dijadikan musuh. Itu lumrah dalam politik. Betul. Cuma Datuk, saya nak tanya Datuk, itu yang memudahkan kita sebenarnya. Kenapa UMNO sekarang ni senang kerjasama dengan DAP? Sebab semasa PAS bekerjasama dengan DAP, PAS dah sucikan DAP. Video-video tu banyak, kita boleh keluarkan balik. Semasa bersatu bersama dengan DAP, mereka juga dah sucikan DAP. Jadi hari ni bila dia orang kata macam-macam pasal DAP, kita keluarkan balik je video-video dia orang sucikan DAP, video-video bersatu pun sucikan DAP kan. Ya, Datuk. Okey, kita berbincang, Datuk. Saya suka dengan Datuk. Sebab Datuk adalah orang yang petah berkata-kata. Saya di mana Datuk turun sampai pantai depan, saya akan ikuti BT Datuk. Sebab saya suka Datuk punya ucapan. Cuma Datuk, saya nak tanya mengenai dengan DAP tu. Bagi saya kurang bersetuju lah PAS menyucikan DAP. Cuma masa PAS bersama dengan DAP dulu, ataupun bersatu bersama dengan DAP, bila berkawan tu, ialah macam sekarang pun UMNO dengan DAP, harap-harap tu kekal lama. Tetapi waktu sekarang, biasalah apabila bau wangi,
apa pun wangi Datuk. Tapi nanti bila dah start mula berbusuk, yang wangi pun dia busuk. Itu lumrah dunia. Dia macam ni, dia tak kira lumrah tak lumrah. Kalau DAP tak betul, kita balun. Saya setuju betul. Betul. Kita tengok bila pas dulu dengan DAP, bila DAP tak betul, dia balun tak? Ada tak pernah tengok? Saya tak ada. Sama juga bersatu. Bila dia bersama dengan DAP, macam-macam DAP buat, ada dia balun tak? Tak ada. Betul lah. Sekarang ni Alhamdulillah, setakat hari ni, bila Ramasamy duk bantai pasal penjawat awam dikuasai Bumi Putra, kita balun tak cukup tanah. Bila Lim Kee Siang bantai pasal nak Perdana Menteri bukan Melayu, kita balun. Bila Tan Kok Wai nak pilihan raya PBT, kita balun. Kita tak tunduk dengan DAP. Ini kena faham itu bezanya. Dan satu saya nak beritahu, kelebihan kita ialah kita berkawan dengan DAP yang sudah belajar melalui kesilapan dia. Dia berada dalam kerajaan 22 bulan kan, akibat daripada silap cakap, akibat daripada terlajak perbuatan, mengguris hati orang Melayu, mengguris hati orang Islam. Apa jadi pada DAP? Daripada ada kuasa, hilang kuasa. So generasi baru ni, dia belajar melalui kesilapan orang lama. YB Anthony Loke ni, dia ialah generasi baru DAP. Dia belajar melalui kesilapan orang lama. So ini memudahkan kerjasama antara UMNO dan juga DAP. Tapi kalau besok lusa macam you cakap kan, you cakap ni kalau tengah cantik, bau wangi apa semua sekali, tak ada, kita tak pakai macam tu. Engkau tak betul sekarang juga kita bantai, kita tibai. Kita tak peduli. Kita tak tunggu dah berpecah baru yang busuk pun jadi wangi. Tak ada kan? Sekarang time wangi pun kau cakap melampau je, kita bantai. This is our stance. Ini pendirian kita. Tapi kita punya nasib baik sebab DAP hari ni belajar melalui kesilapan orang lama. So mereka sangat berhati-hati. Yang tak berhati-hati keluar kenyataan ni ialah orang yang nak menjatuhkan Anthony. Ini kena faham. Okey Datuk. Satu je tu, saya ni Datuk, saya sebenarnya kalau Datuk tahu, saya dalam UMNO ni, kalau Datuk potong saja saya punya tangan ni, gua darah biru Datuk. Saya dekat kampung saya UMNO merah. BN. UMNO merah, biru tu BN. UMNO merah, biru tu BN. Merah tu sekarang lah tu. Dulu mana ada beg merah. Saya daripada tahun 90-an dulu lah tu. Semua biru lah tu kan. Dulu biru tu hijau je. Okey, saya tanya lah tu, apa nama, dalam kerajaan sekarang, saya rasa tak puas hati satu je lah. Apa yang pucuk pimpinan kita, dia kata yang diperjuangkan dulu selama 25 tahun, apabila diberi kuasa sekarang ni, saya nak tanya, kenapa banyak yang dia kontra 3 tahun belajar? Saya betul-betul contoh, bagi contoh. Contohnya lah, dia katakan soal harga minyak nak turun, tak turun. Okey dah, macam ni nanti. Sekejap. Ya. Pertama sekali saya nak beritahu, UMNO tak pernah bersetuju dengan konsep bagi subsidi pukal. Itu sebab pada 1 Disember tahun 2014, Datuk Seri Najib telah tarik subsidi pukal petrol diesel ni, kita gantikan dengan subsidi bersasar. Ini apa yang Datuk Seri Najib buat. Memang betul Datuk Seri Anwar dulu ada janji nak turunkan harga minyak, tapi masa dia berjanji tu kan, harga minyak kat Saudi tu baru 50 sen.
Kan? Hari ni harga minyak Saudi lebih mahal daripada harga minyak di Malaysia. Dan saya ucap terima kasih kepada Dato' Sri Anwar kerana dia tak ikut ego dia. Kalau dia ikut ego dia, tentulah dia nak tunai janji dia yang dulu. Tapi sekarang ni sebab dia bukan pemerintah secara mutlak tau, kena faham. Hari ni dia bentuk kerajaan bersama dengan BN yang polisi dia tentang subsidi pukal ini berbeza. Dan dia korbankan ego dia. Dia dengar juga pandangan daripada BN. Sebab kita ni ada pengalaman. Pengalaman kita zaman Datuk Najib tu, dulu kenapa kita tarik subsidi minyak ni? Kan? Kita tarik subsidi minyak ni kerana pada ketika itu subsidi ni untuk 2014 kos dia 22.34 bilion. 22.34 bilion ni untuk RON95 diesel LPG, gas bermasak. 3 barang ni 22.34 bilion, tapi yang menikmati dia 30% B40 dan lagi 70% pergi kepada M40 dan the top 20. Jadi mana datang logiknya subsidi minyak ni diberi pada orang kaya lebih pada orang miskin? Musaking, Betul. logik tak? Ya, Jadi kita patut terima kasih pada Dato' Sri Anwar kerana dia buang ego dia. Dia ikut cakap kita. Lebih-lebih lagi sekarang ni subsidi RON95 diesel ni semua 25% je yang pergi kepada B40, yang lain pergi pada M40 dan top 20. Lagi banyak. Tapi tu saya nak beritahu dah. Ya. Dia macam saya orang berniaga tu. Saya berniaga di Klang Valley ni. Memang terasa lah dengan kos harga barang tu. Betul lah. Kalau orang tu mengatakan harga barang naik. Musaking, saya tak faham apa gilanya awak nak terasa ni. Belum start pun. Macam mana kau rasa? Bukan saya cakap harga barang. Subsidi minyak tak? Subsidi minyak dah tarik balik ke? Belum kan? Saya cakap bukan harga minyak. Saya cakap harga barang. Harga barang. Harga barang ni. Harga barang ni aku nak beritahu dengan kau. Harga barang ni bergantung kepada penawaran dan permintaan. Mana ada satu kerajaan dalam dunia dia boleh kawal harga barang ni? Tak ada. Kecuali kalau barang tu kita bagi subsidi. Contohnya aku bawa balik ke Thailand ni. Bila aku berada di Thailand ni, aku bawa kereta tau. Baru aku rasa cukup bersyukur jadi rakyat Malaysia ni. Sebab apa tau? Bila aku isi minyak kat Malaysia ni, tangki penuh Alphard ni, boleh masuk 140 lah. Tangki penuh 140. Kata aku isi minyak kat Thailand, aku isi minyak tangki penuh RM362. RM362. 2.6 kali ganda tau. Cuba bayangkan kalau kita bukan rakyat Malaysia sekarang ni. Tetapi yang lebih mendukacitakan, hari ni rakyat Malaysia patut bayar RM362. Rakyat Malaysia dah lah bayar 140. Yang bayar 140 ni, dia nikmat berapa? 362, 140, 220 subsidi kerajaan. 220 subsidi kerajaan. Macam aku pakai Alphard, aku dapat 220. Cuba bayangkan kalau orang yang B40, yang pakai kancil, yang pakai Myvi ni, tangki minyak penuh boleh isi RM50. Berapa sen dia dapat? Adalah kalau 2014 dulu dalam RM17 40 sen. 1 liter dapat 68 sen subsidi. Sekarang ni subsidi lebih tau. Kita nikmati subsidi lebih tau. RM1 lebih tau. Bukan sikit tau. So habis kalau B40 orang miskin yang pakai motosikal saja, yang sekali isi minyak 3 liter, 4 liter,
Macam mana? Adil tak duit kekayaan negara ni kita bagi kepada the top 20 lebih banyak daripada the B40? Datuk Seri Anwar dia fikir benda ni juga. Kalau dia tak fikir benda ni, maka lebih baiklah kita kayakan yang bertambah kaya. Itu yang kaya bertambah kaya, yang miskin apa kedana. Itu sebabnya kita kena betulkan cara kita bagi subsidi bersasar ni. Sekarang kita dah lancarkan apa yang dipanggil sebagai padu, kan? Padu ni dia akan ambil data macam-macam, kan? Ni pun ada yang bangang yang membantah padu ni sebab dia tak faham apa tu padu. Dia ingat ambil data baru daripada orang ramai. Tidak, kita kumpulkan data yang sedia ada di pengkalan data di semua kementerian, agensi segala macam tu, 200 lebih, campurkan semua sekali, letak satu tempat supaya bila kita dapat maklumat yang lengkap, kita baru tahu bahawa ada orang dia B40 tapi dia ada anak ramai, dia lebih memerlukan daripada B40 yang anak seorang dua. Tapi dia M40. Lepas ni pula kemungkinan besar orang yang top 20 pun boleh dapat bantuan sebab anak dia mungkin ramai, dia ada benda-benda lain semua sekali. So maklumat-maklumat ini akan membolehkan orang yang tak layak sebelum ni boleh jadi layak dapat bantuan kerajaan. Orang yang layak sebelum ni rupa-rupanya ada kereta baru beli pula tu, kereta dia mungkin 2000 cc ke atas. Kalau sebelum ni layak, lepas ni jadi tak layak. Data ni semuanya dah dikumpulkan di bawah padu untuk memastikan bahawa orang yang betul-betul layak mendapat bantuan daripada kerajaan lepas ni, insyaAllah. Okey, saya dah dengar penjelasan Datuk. Okey, saya hormati, saya salut. Ada betulnya apa yang Datuk kata. Cuma Datuk, jika kita bandingkan ekonomi kita dengan Thailand, macam Datuk bandingkan tadi, Datuk ambil satu sudut seperti minyak, harga minyak. Ya, di Thailand harga minyak memang berbeza dengan kita, lebih kurang RM4. Kalau kita RM2, dia lebih kurang RM4 atau RM6. Itu di Thailand. Tapi Datuk, kalau kita Datuk betul perhati betul-betul, Datuk kerap ke Thailand. Di Thailand banyak keistimewaan yang dibagikan kepada rakyat dia, tahu Thailand. Ya, apa dia? Dia tidak ada cukai pintu, walaupun dia tidak ada jajaran lebuh raya yang banyak, tahu, di Thailand tu. Setahu saya. Kalau Datuk tengok di sana. So mana bagus? Lebuh raya banyak yang bagus ke tak ada lebuh raya yang bagus? Lebuh raya banyak lah bagus lah, jalan licin, lancar. Itu ada. So tak, kalau nak lebuh raya banyak, ya, Malaysia punya lebuh raya lah banyak. Ya, tak dinafikan. Prasarana di Malaysia, lebuh raya memang cantik, diakui dunia. Kita bercakap soal kos hidup tinggi. Tetapi Thailand bukan negara pengeluar minyak, Datuk. Sebab itu harga minyak dia tinggi. Harga minyak dia memang mahal. Itulah yang kau tak faham. Aku nak tanya dengan kau. Kau tahu tak yang pengeluar minyak Malaysia ni net importer ke net exporter? Exporter. Yang tu saya tak tahu tu. Okey, dia macam ni. Net importer ke net exporter? Okey. Maksud dia, adakah kita ni kita import minyak lebih banyak ke kita ekspor minyak lebih banyak? Apa tu? Kita ni Malaysia ni pengeluar minyak kan? Ya, betul-betul. Kita ekspor minyak lebih banyak ke kita import minyak lebih banyak? Itu saya tahu lah tu. Ni saya nak beritahu. Kita import minyak lebih banyak daripada kita ekspor. Itu ramai orang selalu ingat kita ni macam Saudi Arabia. Saudi Arabia ini saya nak beritahu, dia punya pengeluaran minyak 17,5 kali ganda lebih banyak daripada Malaysia. Tapi harga minyak dia lebih mahal daripada Malaysia. Okey. Ya, betul. Okey.
kau baru tahu lah ni. Kita Malaysia ni keluar 1 tong, Saudi keluar 17.5 tong. Itu saiz kekuatan Saudi. Tapi harga minyak Malaysia lebih murah daripada Saudi Arabia. Okey. Kedua, kita ni net importer. Maksud dia, kita import ni kan, lebih banyak daripada kita ekspor. Yang kita ekspor, minyak yang kita hasilkan ni minyak yang berkualiti tinggi tau. Minyak yang kita hasilkan ni ialah minyak untuk buat minyak kapal terbang, minyak jet, semua sekali. Ini yang kita hasilkan, kita produce. Tetapi kita import minyak daripada Russia pun semua sekali lebih banyak daripada kita ekspor. Minyak yang murah kita boleh masuk. Minyak yang mahal kita jual minyak yang murah. Tapi tu kita nak bandingkan dengan Arab. Saya bercakap soal kos harga. Walaupun kita pengimport ataupun kita import lebih banyak daripada kita ekspor, tapi dari segi kos harga hidup itu, kita bercakap soal currency, duit kita, semua nilai harga barang. Saya lebih kepada bukan kita nak mencari siapa yang salah, siapa yang betul, tidak. Ni aku nak bagi kau faham. Saya nak mencarikan soal tentang harga hidup. Saya bercakap sebab saya terasa dengan Mutakhir ni kekangan harga barang tu, kalau orang menafikan, saya tak percayalah. Mungkin orang tu dia tak pernah belanja dapur ke, dia tak pernah pergi ke pasar. Betul. Sebab kalau dia betul-betul terus, dia akan tahu harga barang tinggi tu. Sila saya cakap. Memang harga barang tinggi. Memang kalau ikut data, kadar inflasi Malaysia dah turun. Kadar inflasi Malaysia ni nak beritahu antara terendah di dunia tau. Below 2% tau. Ya, betul. Kita punya harga, kadar inflasi, maknanya kadar kenaikan harga barang ni terendah di dunia. Tetapi memang harga barang tu dia akan sentiasa naik. Kan? Yang masalah dia tak setimpal dengan kenaikan kadar gaji. Faham tak? Itu yang sekarang ni YB Rafizi pun dia ada buat program untuk pastikan kadar gaji kita ni, kita ada kadar gaji progresif dan sebagainya, untuk membantu rakyat berhadapan dengan kenaikan harga barang yang memang tak akan turun, tuan-tuan. Sebab apa? Macam mana nak turun? Contohnya kalau kita ada minat minum Milo lah, contoh Milo, betul tak? Bila Milo naik harga, sebab apa Milo naik harga? Sebab demand untuk Milo tu tinggi. Bila demand untuk Milo tu tinggi, dia punya penawaran dia, supply dia rendah. Kan? Jadi orang yang nak beli Milo, dia kena bayar harga yang lebih mahal. Sebab barang sikit, tapi orang yang nak minum tu banyak. Dia punya demand lebih daripada dia punya supply. Jadi kita sebagai pengguna, sebenarnya kita boleh turunkan harga Milo ni. Tapi macam mana? Cara dia, kita berpindah daripada Milo, kita pergi ke minuman koko yang lain. Ovaltine ke, ataupun apa-apalah, coklat ke, Cadbury ke, tak kisah. Betul tak? Tapi masalah dia, rakyat Malaysia, dia komplain harga Milo mahal. Contoh, saya bagi contoh je ni. Sampai kedai mamak, Milo satu, dia tetap juga beli Milo. Jadi kalau misalnya harga barang naik, demand tu makin naik. Macam mana harga barang nak turun? Yang ini orang tak faham. Kerajaan mana pun yang memerintah, mereka tak boleh turunkan harga barang. Sebab kita mengamalkan apa yang dipanggil sebagai free market. Harga barang bergantung kepada supply and demand. Kerajaan boleh campur tangan, boleh interfere. Bila? Contohnya, kalau barang tu diletakkan ada harga ceiling, contohnya macam gula, beras, es super tempatan 15, tak boleh lebih daripada RM26.60. Benda-benda tertentu. Tapi tak boleh semua benda kita letak ada harga ceiling. Dan tak boleh semua benda kita bagi subsidi. Tak boleh. Ini kita kena faham. Siapa pun jadi pemerintah,
Setidak-tidaknya satu benda yang bagus ialah masih lagi kita boleh beli gula, masih lagi kita boleh beli beras. Zaman Muhyiddin tu telur pun tak ada. Nak beli ada duit pun tak boleh beli. Lepas tu kena lockdown. Kena lockdown lagi jahanam. Sebab apa? Nak pergi keluar cari makan secara sempurna pun tak boleh. Tapi datang pilihan raya, bila Muhyiddin ulur duit sikit, habis kelabu mata. 4.2 juta orang pangkah Perikatan Nasional. Tak ke tension kita tengok diorang ni. Tak serik buat silap tahun 2018, 2022 buat silap sekali lagi. Lepas tu sekarang komplain bila UMNO kerjasama dengan DAP, diorang bising. Padahal diorang yang buat putusan ni, bukan kita yang buat putusan. Okey tu. Saya selut Datuk cara jawab tu cukup puas hati. Sebenarnya saya dah naik Datuk, saya dah request ni berbulan-bulan dah. Datuk macam tak layan, mentang-mentang lah saya bersangking je. Tak biasa aku ambil je siapa keluar pun. Tapi kalau asyik soalan tu benda yang sama je tak berulang, memang kadang-kadang aku buat tak nampak je lah. Nampak kan? Tak Datuk, okey tu saya harap kita terus terang, kita faham. Kita dah explain sekali, dia tak faham juga, kita buat tak nampak. Tapi so far ni saya rasa tak ada apa masalah. Boleh saya soalan lagi tu Boleh. Okey ni Datuk, saya nak tanya soalan mengenai Datuk kata kita tak nak bercakap lah soal tebuk atap ke, soal kerajaan ni bagus ke, gabungan perpaduan. Saya tak nak pergi ke arah tu. Saya macam saya cakap Datuk tadi, saya lebih kepada keadaan seketika mengenai ekonomi harga barang, sara hidup, apa yang dirasakan oleh denyutan rakyat, dari rakyat di bawah 33 juta sekarang ni. Saya rasa saya mewakili mereka, dan apa yang saya nak minta Datuk jelaskan, mungkin Datuk ada pandangan, idea untuk diketengahkan, ataupun Datuk boleh sampaikan kepada orang atasan. Begini Datuk, dia macam harga barang sekarang Datuk, dia orang kata dulu zaman Muhyiddin telur tak ada, dulu zaman Muhyiddin beras tak ada. Sebelum kerajaan baru diambil alih ni, macam-macam. Kita ada formula, kita ada cara, kita ada strategi. Patutnya pemerintah macam ni, macam kita naikkan harga gaji daripada minimum ke maksimum. Tetapi apabila sudah pegang tampuk pemerintahan, diberi kuasa, saya nampak apa yang dicanang, apa yang diwawarkan itu tidak terlaksana. Berbagai-bagai alasan diberikan. Contohnya? Sedangkan Contoh. Contohnya, telur masih tak ada tahun Datuk sekarang. Kalau Datuk cakap ada, mungkin setengah-setengah kawasan masih tak ada telur. Gula pun sama, masih berdepan. Minyak sama juga. Dia tidak ada. Tapi soalan saya, sebelum dulu masa Najib merintah dulu, tak ada pun masalah ni Datuk. Saya tak kisahlah start pada Muhyiddin ke, start pada Muhammad Sabri. Kalau start pada Muhyiddin Muhammad Sabri itu ada di mana kelumpungan, kenapa benda tu tak ditutup bila ada kerajaan di awal pentadbiran Datuk Seri Muhammad Sabu yang menjaga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, kita pernah ada berhadapan dengan masalah telur sekejap. Lepas tu dia pergi sana sini, dia cuba dapatkan bekalan. Alhamdulillah masalah telur dah selesai. Saya tak dengar lah sekarang ni masalah telur ni. Okey. Kedua, kita berhadapan dengan masalah bekalan beras. Ada 8 buah negara tak silap saya yang sebelum ni ekspor beras dia pada kita. Kemudian tiba-tiba mereka pun menghentikan ekspor tu, dan kemudian mereka pula mengimport. Contoh macam Indonesia, dulu dia ekspor, lepas tu dia pula yang pergi mengimport. Ini masalah global lah, bukan hanya Malaysia saja. Memang kita ada masalah, dan YB Mat Sabu dah melakukan perkara-perkara yang di luar daripada kebiasaan untuk mendapatkan bekalan-bekalan ni. Saya antara orang yang tahu dan mengikuti benda ni. Memang ada. Bernas pun cuba dapatkan bantuan daripada luar. Kita pergi deal dengan Thailand, deal dengan banyak tempat untuk dapatkan bekalan beras tambahan ni. So memang 2-3 bulan dulu teruk keadaan beras tu. Sekarang ni beransur pulih lah, Kita tak nafikan
Macam contohnya di negeri Kedah, memang masih lagi ada beberapa kawasan yang berhadapan dengan masalah beras. Tapi tak semua, tak semua. Jauh lebih baik daripada mula-mula masa langsung tak boleh nampak beras super tempatan 15. Apa pun kita nak kena terima hakikat lah bahawa kerajaan dah melakukan sesuatu untuk dapatkan bekalan beras ni dapat recover. Sekarang okey lagi, tapi kalau misalnya tak dibuat betul-betul perencanaan untuk mendapatkan bekalan beras ni, di antara bulan 4, bulan 5 tahun depan kita akan berhadapan dengan masalah bekalan beras lagi sekali kan. So sekarang ni saya sendiri mengetahui bahawa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bawah Wabi Mak Sabu sedang melakukan usaha-usaha untuk memastikan bekalan makanan sampai bekalan beras sampai tahun depan ini kan dapat kita atasi, bukan hanya melalui proses 1 tahun 2 tahun 5 musim yang cuba dilakukan dengan bajet lebih daripada 3 bilion ringgit sepanjang terusan di belah Kedah belah Perlis, tetapi dalam masa yang sama untuk bawa masuk beras-beras import dengan harga yang murah, beras-beras import dengan harga yang murah supaya harga beras import ni tak jauh beza dengan beras tempatan. Jadi kalau misalnya beras tempatan betul-betul dah tak ada, kita terpaksa pakai beras import pun dia mungkin selisih RM1 1 kilo. Ini dah ada usaha ke arah tu. Jangan bimbang, InsyaAllah. Okey, Musang King, terima kasih banyak-banyak. Dah 1 jam 17 minit. Alamak, saya dah nak terkucil ni. Soalan Datuk, Datuk, saya nak tanya apa nama, sekarang dah masuk setahun Datuk. Idola saya ni bila nak diberi keadilan Datuk. Macam saya sebut tadi di awal tadi, saya dah sebut dah. Okey. Sekarang ni Datuk Seri Najib ni, Datuk Seri Najib, dia tidak boleh dibebaskan melalui proses mahkamah. Sukar untuk dibebaskan melalui proses mahkamah sebab dia dah melalui proses sampai ke Mahkamah Persekutuan, lepas tu dah buat semakan kehakiman. Kalau dia tak buat semakan kehakiman lagi sekali, memang dia tak boleh tidak boleh dibebaskan melalui proses mahkamah. Jadi satu proses yang masih ada ialah proses pengampunan diraja. Jadi saya harap kalau betul-betul sayang Datuk Seri Najib ni, mulai malam ni kita buat solat hajat, buat baca Yasin, buatlah apa segala, bermunajat kepada Allah SWT. Kita doakan semoga Datuk Seri Najib mendapat pengampunan diraja. Itu je lah. Okey. AB Channel.